Baik saudara, menjelang Belanjawan 2025 dan lepasan TVET juga mampu menjadi usahawan berjaya. Antara paparan langsung dari Pulau Pinang, kita bersama Zatul Iqmah Muhammad Noor. Silakan Zatul. Ya, terima kasih. Menjelang pembentangan Belanjawan 2025 Jumaat depan, penambahan peruntukan bagi mempertingkat kebolehpasaran dan produktiviti usahawan wanita wajar digandakan dalam misi pembasmian kemiskinan golongan rentan. Penambahan peruntukan bukan sahaja mampu merubah kehidupan mereka yang rata-rata suri rumah, malah memberi peluang meneroka peluang perniagaan yang lebih luas termasuk di media sosial. Grant memang ada kat situ dan memang mudah, tapi masalahnya ada satu saja yang Farida rasa perlu pembaikan dari segi proses tu. Kalau boleh cepatkan, kadang-kadang grant lulus tahun ni tapi dapat tahun depan, so masa tu terlalu lama sebab mereka ni biasanya susah untuk mendapatkan keuangan sebab kebanyakannya adalah suri rumah yang bercadang untuk menceburi perniagaan, terutamanya yang melakukan perniagaan daripada rumah ataupun bantuan kerajaan. Tiada masa hadapan, itu stigma yang biasa dihadapi pelajar latihan teknikal dan vokasional TVET sejak dahulu. Namun tanggapan sini situ perlahan-lahan terhakis apabila semakin ramai lepasannya yang berjaya. Tak sanggup cikgu, banyak kali cikgu. Nur Hidayah Samad, pemegang sijil penjaga jentera elektrik A1 dari Giat Mara dan Diploma Tekno Usahawan di Institut Kemahiran Mara, sudah biasa dengan persepsi negatif terhadap bidang yang diambilnya. Namun, itu tidak pernah jadi kudis. Sebaliknya, beliau berjaya membuktikan pada usia 31 tahun mampu bergelar usahawan jutawan dalam bidang elektrik. Tak senang macam cukup-cukup makan kata. Sebab ayuh orang nego kan. Kira nego ni, kami nego saat malam. Sampai orang cakap, ayuh, sebab dah masuk Giat Mara. Orang cakap, anak orang tak boleh PU sebab result tak dapat elok. Cakap kat ayuh, tak apalah. Masa tu baru ajak Giat Mara kan. Cakap kat ayuh, biarlah ayuh, orang cakap, kita anak ayuh tak boleh masuk U. Tapi masa kami masuk bidang kemahiran, kami buat duit. Tidak nafikan bidang yang diceburi lebih didominasi kaum lelaki. Namun, latihan yang diterima semasa pengajian tidak meletakkan jantina sebagai ukuran dan itu yang menjadikannya lebih bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan. Alhamdulillah dapat cikgu yang mereka mau ajak kita. Lepas tu kawan-kawan dikelilingi dengan kawan-kawan yang semua boleh bantu kita. Macam contoh kalau kita tak tahu tu, mereka ajak kita balik. Macam kita masuk bidang tu, tak rasa takut lah. Kini ibu kepada seorang cahaya mata itu mahu lebih ramai golongan wanita menceburi bidang tersebut. TVET bukan sahaja menjana ekonomi namun mampu memperkasa elemen kepimpinan dan komunikasi wanita selain mengubah lanskap bidang kemahiran yang kebiasaannya sinonim dengan lelaki. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pulau Pinang mengenal pasti 124 lokasi berisiko banjir di negeri ini. Penolong Pengarah Sektor Operasinya Major Kamal Jakarinah memaklumkan daerah seberang Perai Tengah merekodkan jumlah tertinggi kawasan berisiko banjir melibatkan 44 lokasi. Diikuti seberang Perai Utara sebanyak 37 kawasan dan masing-masing 15 di seberang Perai Selatan, Barat Daya dan Timur Laut. Keluarkan perintah untuk mengaktifkan pusat perintah dan kawalan kita sejumlah 81 orang pegawai dan juga 429 orang anggota berada dalam keadaan siap siaga untuk kita atur gerakkan pada sebilang masa. Itu dan mereka ini mereka sentiasa berada untuk kita boleh atur gerak mereka sehinggalah tamat MTL yang kita jangka biasanya penghujung Mac 2025. Okey.
Dalam pada itu, APM Pulau Pinang turut mempertingkatkan usaha memastikan kesiapsiagaan menghadapi monsun timur laut yang dijangka bermula awal November hingga Mac depan. Ini termasuk melalui program berupa latihan asas tindakan semasa, situasi bencana dan kecemasan bersama penduduk setempat. Antaranya program Kampung Siaga 221 Komuniti Berdaya Tahan Bencana yang melibatkan seramai 570 penduduk dari 7 buah kampung berisiko banjir telah dilatih. Demikian paparan dari Pulau Pinang. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Zatul. 10,000 peserta memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara di Pulau Pinang. Penganjuran berlangsung di Padang Datuk Haji Ahmad Badawi, Butterworth. Kita telah berjaya mencecah angka sebanyak 10,000 orang penyertaan. Jadi di mana hari ini adalah satu hari yang baik untuk kita mula mengaktifkan diri dalam penyertaan program acara sukan. Jadi jangan sebab Hari Sukan Negara saja kita bersukan. Bagi peserta penganjuran program seperti ini terus menyatupadukan masyarakat menerusi aktiviti sukan. Di Perak, masyarakat di negeri ini disarat membudayakan sukan dalam kehidupan. Menteri Besar Datuk Seri Sahrani Mohamad berkata, sukan juga merupakan jambatan menghubungkan rakyat selain pemangkin perpaduan nasional. Di Padang, tiada bezanya bangsa, agama atau latar belakang. Yang ada hanyalah semangat untuk berusaha, bekerjasama dan saling menyokong antara satu sama lain. Sukan mengajar kita bahawa kejayaan bukan hasil kerja seseorang individu sahaja, tetapi kejayaan adalah kerja satu pasukan, satu masyarakat dan juga satu negara. Beliau berucap ketika merasmikan sambutan Hari Sukan Negeri peringkat Negeri Perak 2024 di Ipoh.